Itu ialah kita menafikan Tuhan yang sebenar lain daripada Allah. Kita mengisbatkan Tuhan yang sebenar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mana kita katanya la ilaha illallah, Tuhan yang sebenar itu tidak ada melainkan Allah satu jua. Maka kalau orang ambil di situ untuk buat tanya, untuk buat i'tirad, maka macam mana kita nak jawabnya? Dia katanya maka jika dikata orang, fardunya kalau ada orang kata pada i'tirad bahawa yang disembah dengan sebenar, yakni Tuhan yang disembah, yakni Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain daripada Allah tu tiada ada ia sekali-kali. Tuhan, kalau orang kata begini, bahwasanya Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikatnya tidak ada, hanya Allah Ta'ala satu saja. Yang lain itu, lain daripada Allah tu tak ada sekali-kali. Dah benda tu tidak ada lain daripada Allah. Tuhan yang sebenar yang lain daripada Allah tu tidak ada. Apabila tidak ada, maka tiada sah menafikan dia. Maka tiada sah, tidak sah, tidak betul. Maka tiada sah, tiada betul dinafikan dia akan yang lain daripada Allah. Tiada sah, tiada betul dinafi pada kata la ilaha itulah. Sebab apa? Tiada sah dinafi kerana menafikan barang yang tiada ada itu tahsilul hasil. Kerana menafikan, menidakkan barang yang tiada ada, itu tahsilul hasil. Masuk dalam kata tahsilul hasil. Dan iaitu tahsilul hasil tu mustahil. Tahsilul hasil tu masuk dalam bagai mustahil. Jadi maknanya kalau orang kata Tuhan yang disembah, kalau orang tak kata pada i'tirad, maknanya makna yang dia i'tiradnya begini, makna yang dia kata yang dia i'tiradnya begini. Tuhan yang disembah dengan sebenar itu tak ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar lain daripada Allah tu tak ada sama sekali. Bukan ada. Apabila tak ada, tak payah kita kata tiada Tuhan yang lain daripada Allah. Tak payah kita kata tiada Tuhan yang lain yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Tak payah kita menafi di awal lagi. Tak payah kita menafilah sebab benda tu tidak ada, itu benda tu bukan benda yang ada. Dia asalnya nak menafi itu maknanya asal benda tu ada, bolehlah kita nak menafi. Asalnya kalau benda tu ada, mana-mana benda tu kalau ada, bolehlah kita nak menafi. Artinya tak ada pun boleh jadi ada. Maka boleh jadilah kita nak menafi. Tapi sini Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat yang lain pada Allah itu bukan ada. Tak ada sama sekali. Maka kalau tak ada, tak betul lah kalau kita menafi pula. Benda dah tidak ada, kita menafikan pula. Maka jadi tahsilul hasil. Maka tahsilul hasil tu masuk dalam bagian mustahil. Benda tak ada, kita menidakkan pula. Itu tahsilul hasil.
Benda dah tak ada. Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat lain daripada Allah tak ada. Dah tak ada. Kita menafikan pula. Menafi itu meniadakan pula. Dengan mana meniadakan benda yang tiada. Dia sebenarnya kita nak meniadakan benda yang sungguh yang ada begitu. Maka sekiranya kalau ada orang i'tirad seperti kata tadi, maka macam mana kita nak jawab? Nasjaya berkata kami, yakni pada jawab. Kita nak jawabnya begini. Nasjaya berkata kami, yakni pada jawab. Jawab i'tirad tadi. Kita kata, makna menafikan demikian itu menafikan yang lain daripada Allah. Mengkhabarkan. Makna menafi itu kata tiada tu makna mengkhabarkan. Maknanya kita nak cerita kata tidak ada. Tu maknanya begitu. Dia macam ni. Dia menafi itu kalau tilik pada makna asal tu macam kita membuang musapuh. Macam begitu. Kita nak buang tanggal, apa lagi jenis-jenis tu, jenis-jenis menafi. Kita buang, kita apa lagi, kita tanggalkan, kita cabut, kita hilangkan, kita sapu. Itu bagai-bagai menafi. Maka kalau nak buang ke benda yang ada. Nak tanggal pun nak tanggalkan benda yang ada. Sebab itu baju yang ada kat badan tu kita boleh menanggalkan, kita boleh pecat. Maka kalau menafi makna begitu, betul lah yang dia kata. Nafi yang dia kata dalam i'tirad tu betul lah. Sebab menafi makna meniadakan yang ada. Meniadakan yang ada maknanya benda ada kita buang. Sampah ada kita sapu. Kita buang. Apa lagi? Baju ada kat badan kita tanggalkan. Itu nafi pada asalnya. Maka Tuhan yang lain daripada Allah pada hakikat, Tuhan yang disembah dengan sebenar yang lain pada Allah tidak ada. Maka tidak ada, tak boleh kita nak membuangkan, nak menafikan, tak boleh lah. Sebab nak buang, nak menafi ni, kena buang, kena menafikan benda ada. Maka kita jawabnya, bukan kita nak buang, kita nak cerita kata dia tidak ada. Tu mana maksud kitanya berkata kami makna menafi la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Nak cerita saja. Nak cerita katanya Tuhan yang disembah dengan sebenar, yang adanya ialah Allah, yang lain daripada Allah tu tidak ada. Tu kita nak cerita begitu, bukan nak membuang, nak mengada. Itu maksudnya. Berkata kami makna menafikan dia tu mukhabarkan. Kita nak khabar, nak cerita, nak khabar ke orang, nak cerita ke orang bagi orang tahu soalahnya. Kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Pada mana kalau orang dengar kita kata la ilaha illallah, dia tahu. Katanya, contohnya kalau kita bercakap dengan orang kafir, musyrikin. Kalau kita bercakap dengan orang kafir, lagi pulanya orang kafir itu i'tikad dia Tuhan itu banyak. Apabila kita nak bagi tahu kepada dia dengan hakikat yang sebenar, kita cakaplah kata la ilaha illallah. Apabila kita cakap la ilaha illallah tu pada maknanya kita nak cerita katanya Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat tu yang lain daripada Allah tak ada. Kita nak cerita. Begitu.
Maka orang dengar tu akan faham. Tu maksudnya begitu. Bukan kita nak buang yang ada tu kita buang macam sampah yang ada kat rumah kita buang. Bukan. Air yang ada kat cawan kita menafi, mana kita curahkan. Bukan maksudnya begitu. Bukan kita nak cerita. Kita nak cerita lagi pulanya dan mengiktikadkan ketiadaan. Kita nak cerita katanya dan mengiktikadkan dan kita mengiktikad ketiadaan adanya. Jadi kita kata tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah, dengan maknanya Tuhan yang disembah dengan sebenar itu Allah satu saja, yang lain tidak ada. Apa? Kita i'tikad begitu. Tu kita kata la ilaha illallah, makna kita i'tikad begitu. I'tikad kata Tuhan yang lain daripada Allah yang sebenar tu tidak ada. Yang adanya hanya Allah satu saja. Kita nak cerita, seolah kata ada orang tanya, Tuhan yang disembah dengan sebenar, seolah orang tanya, kita nak cerita lah, nak jawab, nak cerita bagi dia tahu lah. Kalau orang kafir dia tanya, Tuhan yang disembah dengan sebenar tu ada berapa banyak? Ada berapa ramai? Tuhan yang disembah dengan sebenar pada hakikat, kita pun jawab, yang ada tu satu saja, Allah. Yang lain dah tidak ada. Kita nak khabar. Lagi pulanya kita khabar tu khabar mengikut i'tikad kita. Kita khabar tu khabar mengikut i'tikad kita orang mukmin, orang yang bertauhid. Apa dia? Ada yang adanya Allah satu saja, yang lain tak ada. Yang lain bukan. Begitu. Jadi maknanya kita kata la ilaha illallah, kita menafikan Tuhan yang disembah dengan sebenar lain pada Allah itu, ialah menafi dalam kataan la ilaha illallah itu, ialah kita nak khabar lagi pulanya benda yang kita i'tikadnya begitu. Kita i'tikad begitu. Maknanya kalau kita khabar mengikut apa yang kita i'tikad. Begitu. Tiada maknanya menafi barang yang tiada ada. Bukan maknanya nak menafikan benda yang tidak ada. Nak menafi, nak membuang, nak menghilang, nak melenyapkan barang yang tiada ada. Bukan begitu. Seperti kita belajar dalam kitab bab kudrat kan. Allah Ta'ala mengada dan meniada. Maka mengadakan benda yang tiada. Benda yang asal tak ada, Allah Ta'ala mengada. Benda yang asal tiada, Allah Ta'ala mengada. Benda yang asal ada, Allah Ta'ala meniada. Begitu. Bukan makna meniadakan barang yang tiada, dia tak boleh. Itu memanglah kalau menafikan barang yang tiada, itu memanglah tahsilul hasil. Maknanya menghasilkan benda yang hasil, menghasilkan benda yang hasil, mengadakan benda yang sudah ada, melenyapkan benda yang lenyap. Tak bolehlah begitu. Kita tak ada maksudnya begitu. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Kerana bahawa zihin itu mutaswir. Ada ya tak? Mutaswir. Ada ya? Kerana bahawa zihin itu mutaswir. Ia atas jalan fardu. Kemudian Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak ada. Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak ada.
maka tidak ada tu macam mana kita boleh menafi? Macam mana kita boleh menafikan? Kita katanya, jadi dia itu kita kata Tuhan yang lain daripada Allah. Tidak ada. Kita cerita begitu kan? Maka kita nak ceritanya begitu, mesti kita kena nampak dalam fikiran. Kita terbayang di dalam fikiran kita. Tengok, kita nak cerita dengan apa-apa perkara. Dia tak lain tak bukan daripada kita tergambar, ternampak, terbayang di dalam fikiran kita. Benda itu macam mana? Barulah kita boleh nak menafikan, nak mengkhabarkan dengan ada, dengan tiada. Sebab kaedahnya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Sebab kaedahnya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Nah, al-hukmu ala syai'. Nak menghukumkan di atas sesuatu. Nak menghukumkan di atas sesuatu, far'un an tasawwurih. Fara' daripada tasawur. Kena tergambar dulu. Kena kenal dulu. Kena nampak dulu. Nampak dalam fikiran. Kalau tidak, tak boleh nak menghukum. Maka di sini kita mukhabarkan dengan nafi kan. Kita kata la ilaha illallah, pada maknanya kita cerita kata Tuhan yang lain daripada Allah itu tidak ada. Nak menghukumkan Tuhan yang lain, menghukumkan. Di sini maknanya kita katanya Tuhan yang lain daripada Allah tak ada. Tuhan yang lain daripada Allah tak ada. Tak ada. Maka tak ada itulah ialah hukum. Tentang tak ada itu ialah hukum. Maka tak boleh kita nak menghukum melainkan kita tergambar di dalam fikiran. Melainkan kita tasawur di dalam fikiran lebih dahulu. Barulah kita boleh menghukum. Tengok di sini kita dah menghukum dengan kata tak ada. Kita dah buat keputusan menghukum, mana buat keputusan dengan hukum mana-mana, hukum adat ke, hukum akal ke, hukum syarak ke. Tengok dalam hukum syarak, kalau orang tanya itu duyung halal ke tidak, kalau orang tanya hukum syarak, duyung, ikan duyung, duyung halal ke tidak. Maka kalau kita ada gambaran dalam fikiran kita, kenal itulah. Kita kenal, panggil kita tasawur. Kenal tu makna kenal, tahu, gambar, tergambar, terbayang di dalam fikiran. Maka boleh kita nak menghukum. Boleh kita nak jawab hukum. Maka sekiranya kalau orang tanya duyung, ikan duyung. Duyung halal ke tidak, dalam fikiran kitanya kosong. Dengan mana tak tergambar. Macam mana pula duyung ni? Macam mana pula duyung ni? Tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun. Begitu. Tak tergambar dalam fikiran kita. Maka tak boleh nak hukum kata halal haram. Halal makan, haram makan. Tak boleh. Itu hukum syarak. Maka kita nak khabar, nak jawab orang tanya tadi, tak boleh.
Sebab kita kosong dalam fikiran kita. Tak tergambar dalam fikiran kita. Maka nak jawab kata halal, macam benda-benda tak tahu. Nak jawab kata haram, makan, macam mana benda duyung tak tahu. Maka tak boleh nak menghukum. Sebab dia kena ada tergambar dalam fikiran. Artinya kita dah kenal tapi tak perasan. Orang tanya duyung, apa hukum duyung, boleh makan ke tidak, kita tak perasan. Dia cari ingat apa dia ni duyung ni. Pernah dengar rasanya. Rasa pernah tengok tapi mana benda kita tak, fikiran kita tak tergambar pada masa orang tanya. Tanya maka tak boleh nak jawab. Sebab tak boleh nak jawab kita sebab kita tak kenal. Kita kena jawab kata nanti saya nak, kita kena tanya duyung ni apa dia? Baru kita nak jawab. Duyung ni kita tanya, kalau kita tak kenal, orang tanya kita duyung ni halal ke tidak, kita tak kenal, kita tak tasawur dalam fikiran kita, kita kena tanya dia balik, bagi dia tasawur dulu. Dia kata duyung ni satu jenis ikan, rupaan dia nak macam rupa manusia. Tapi jenis dia hidup dalam air laut. Kita dah gambar lah. Apabila orang cerita tu, kita dah tasawur dalam fikiran kita. Apabila dah tasawur, orang dia jawab katanya, duyung-duyung ni satu jenis ikan yang hidupnya di dalam air laut. Kalau naik ke darat, dia mati. Tak boleh hidup di atas darat. Dia hidup dalam air laut saja. Tapi rupa dia tu sebelah atas tu nak serupa dengan, nak seakan dengan manusia. Kita jawab katanya, kalau begitu saya dah kenal. Dah kenal dengan mana? Dah tasawur dalam fikiran. Maka jawabnya hukum halal. Setiap-tiap ikan, setiap binatang yang hidup dalam air saja, tidak boleh hidup di atas darat, halal. Walaupun rupa manusia, walaupun rupa khinzir sekalipun. Boleh jawab tu. Begitu. Maka di sini Tuhan, maka kembali di sini Tuhan yang disembah dengan sebenar lain daripada Allah ada ke tidak? Jawabnya tidak ada. Kita menghukum dah tu. Tuhan yang lain daripada Allah tak ada. Kita dah menghukum kata tak ada. Maka kita nak, apabila kita menghukum, maknanya kaedah tadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukum, membuat keputusan dengan ada dengan tiada masalah, dengan halal dengan haram ke masalah, dengan wajib dengan sunat ke, dengan apa dia, dengan sebenar dengan bohong ke masalah, itu kita menghukum, kita buat keputusan. Al-hukmu menghukum. Hukum kata ada, hukum kata tiada. Hukum dengan ada, hukum dengan tiada. Hukum dengan sungguh, hukum dengan bohong masalah. Itu bohong, ini sungguh, ini benar. Itu ada, ini tiada, kita menghukum. Maka kita menghukum tu makna kita dah tergambar dalam fikiran. Kita dah tergambar akan dalam fikiran. Lepas tu benda yang tidak ada kita tergambar tasawur juga ke dalam fikiran. Ni nak hukum. Tuhan yang disembah dengan sebenar lain daripada Allah. Tergambar tak kita dalam fikiran? Padahalnya pada kharij di luar fikiran tidak ada. Padahal di luar fikiran tu benda tu tidak ada. Padahal benda tu apa dia? Tuhan yang lain daripada Allah pada luar fikiran tak ada. Tapi dalam fikiran kita tasawur tergambar ke tidak? Kalau tak tasawur, tak boleh kita nak menghukum kata ada dan tiada. Tak boleh nak buat putusan kata ada dan tiada. Maka dia kata di sini, dan sah dijadikan nafi itu, sah dijadikan nafi itu berhadap, nafi ini ialah
setengah daripada hukum. Dan sah dijadikan nafi. Kita jaga sikit. Nafi ni ialah satu bagai itu tak. Nafi itu ialah hukum. Nafi itu ialah hukum. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Barang yang di dalam zihin, dalam fikiran orang mukmin. Ni, dalam fikiran kita tu, dalam fikiran kita orang mukmin, Tuhan yang lain daripada Allah tak ada kan? Dalam fikiran dia benda ni yang ada di luar fikiran, yang ada di dalam fikiran. Dan sah dinafikan dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin mukmin. Apa dia barang yang di dalam zihin mukmin tu? Tuhan yang lain daripada Allah. Barang yang di dalam zihin mukmin ialah Tuhan yang lain daripada Allah. Yang kita, lepas tu kita menafikan dia. Dia kena ada gambaran dulu. Kerana bahawasanya zihin, kerana sah tu sebab apa? Kerana bahawasa zihin, fikiran hati kita ni. Mutaswir, dia dapat nampak, dia dapat reti, dia dapat rupa, dapat bayangkan atas jalan fardu. Dan mutaswir atas jalan fardu, fardu kata ada. Atas jalan fardu dan takdir akan ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kemudian menghukum kemudian menghukum ia orang mukmin sekaliannya, sekalian Tuhan yang disembah dengan sebenar yang kita gambar-gambar dalam fikiran, kita bayang-bayang dalam fikiran, kita taswir dalam fikiran tu dengan nafi. Begitu. Sebab kalau tidak taswir, tak boleh kita nak menghukum. Misalnya begini. Misalnya seorang itu dia mandul. Seorang tu kita katanya dia tu nama Zainab masalah. Seorang perempuan itu nama dianya Zainab. Dia orang mandul. Seorang tu masalah dia seorang perempuan tu masalah dia nama Zainab, dia orang mandul. Maka kita bercakapnya begini. Kita hukum katanya anak si Zainab itu tidak ada. Macam tu. Ni macam Tuhan yang lain pada Allah. Anak bagi si Zainab itu tidak ada. Tidak ada tu menghukum. Tidak ada tu menghukum dengan nafi. Sebab hukum-hukum ni mengisbat atau menafi. Tengok di awal-awal kitab pun ada sebut dulu. Hukum-hukum ni ialah mengisbat atau menafi. Mengisbat menafi itulah menghukum. Maka sani dalam cakapan kita ada menghukum tu, katanya anak si Zainab itu tidak ada tu menafi, tidak ada tu nafi, tidak ada tu hukum. Sebab hukum-hukum tu ialah isbatu amrin li amrin, mengisbatkan suatu perkara bagi suatu perkara, wa nafyuhu anhu, dan menafikan suatu perkara daripada suatu perkara. Mana Zainab tak ada anak, tu kita menafi. Maka kita cakap tadi si Zainab itu anak si Zainab itu tidak ada tu menghukum.
Maka nak tanyanya, kita gambar ke? Kita pernah tengok ke? Anak bagi si Zainab pernah tengok dengan mata ke? Di luar fikiran. Tengok dengan mata di luar fikiran. Kita pernah tengok dengan mata ke? Anak bagi si Zainab. Tentu kita tak pernah tengok kan? Nak pernah tengok macam mana dia orang mandul. Ada pernah tengok dengan mata ke tidak? Tak pernah tengok dengan mata. Walaupun tak pernah tengok dengan mata. Kenapa tak pernah tengok dengan mata? Sebab dia tidak ada pada kharij. Di luar fikiran tak ada. Kalau ada bukan mandul lah. Sebab mandul ni mana tak ada di awal lagi. Kalau ada tapi dah meninggal, itu tak panggil mandul. Jadi pada luar fikiran kita pernah tengok ke tidak? Tak pernah tengok. Tetapi apabila kita sebut anak si Zainab, kita tergambar ke tidak dalam fikiran kita? Kita terbayang ke tidak dalam fikiran kita? Kita nampak ke tidak dalam fikiran kita? Kita tasawur. Itu makna kata tasawur. Terbayang-bayang, ternampak-nampak, terfikir-fikir dalam fikiran ke tidak? Jawabnya kita boleh tasawur. Kita boleh tasawur atas jalan fardu takdir kata ada. Maka itulah yang kita menafi, yang kita menolakkan itu tidak ada. Salah katanya anak si Zainab bagi gambar dalam fikiran. Kita orang kata anak si Zainab tiada ada, orang cakap gitu. Anak si Zainab tidak ada. Apabila begitu kita cakap, apabila kita dengar orang cakap anak si Zainab tiada ada. Kita dengar dulu. Kita dengar anak si Zainab. Bayang-bayang. Tasawur. Nampak dalam fikiran. Zainab. Saya kenal. Suami dia. Saya kenal. Anak dia. Nampak anak dia. Nampak dalam fikiran. Kita diam sekejap kan. Anak si Zainab. Kita dengar. Apabila kita dengar tu, kita terbayangkan dalam fikiran kita. Maka orang kata, tiada ada, tak ada. Kita pun, apabila kita dengar gitu, kita pun jawab. Dia mandul. Mana kita faham. Jadi dalam nak cerita katanya, benda yang dalam zihin kita, walaupun benda mana-mana sekalipun, dia boleh taswir ke semuanya. Dia boleh faham ke semuanya. Kalau tidak, nak menghukum tak boleh. Tengoklah. Tengok, kita cari benda yang dalam dunia dia dulu. Kita katanya, apa dia? Gajah bersayap. Gajah bersayap. Tergambar ke tidak dalam fikiran? Nampak ke tidak? Tapi di luar fikiran tu ikut dengan sekadar kita duk baca-baca buku dengan cerita-ceritanya, tak pernah tengok, tak pernah ada tu. Gajah bersayap boleh terbang. Di luar fikiran tak ada. Tengok cerita zaman-zaman dulu pun tidak ada gajah bersayap. Tapi boleh tergambar ke tidak dalam fikiran? Gajah bersayap? Boleh berfikir, boleh nampak dalam fikiran. Dengan itu nak cerita, nak bagi tahu katanya, akal fikiran kita, dia boleh bayangkan benda yang tidak ada di luar. Tengok. Gagak warna putih. Nampak? Nampak dalam fikiran? Sebab tu kita boleh menghukum ada ke tidak ada. Tengok. Kalau orang tanya, kambing halal ke tidak? Jawabnya, halal. Sebab kat kampung banyak kambing. Tapi kalau orang tanya, kambing bersayap, halal ke tidak? Tergambar ke tidak?
Gambarlah fikiran. Boleh nak hukum. Kambing, sebut kata kambing halal, bersayap ke tidak, sama. Tapi nak cerita kata kambing bersayap, kita tergambar dalam fikiran kita. Apabila kambing bersayap ada ke tidak ada? Tak ada. Kita jawab gitu. Sebab itulah, tengok, yang kita setengah pada hukumnya mustahil. Setengah daripada hukumnya mustahil. Mana mustahil tu apa dia? Tak ada sama sekali kan? Tak ada sama sekali. Benda tak ada, tak terima, benda tak ada, tak terima ada. Tengok. Anak Allah. Anak Allah. Apa kita nak hukum dalam akidah kita? Anak Allah kita hukum dengan istihalah. Mustahil. Anak Allah kita hukum dengan istihalah. Maka kita kata tak boleh ada. Anak Allah tak ada. Tu sama dengan sini. Anak Allah tak ada. Kita menghukum kata tak ada. Kemudian tak boleh nak menghukum melainkan kita dah tasawur. Maka akal fikiran kitanya metasawurkan akan anak Allah. Kalau tidak nak kata tak ada, tak boleh. Tapi macam bukan nampak macam kita tengok video tu, bukan dia begitulah. Bukan kita tengok tergambar macam kita tengok gambaran dia benar-benar tu, tidaklah. Tapi nak cerita katanya, kita tahu. Anak Allah. Tahu tak benda macam mana? Tahu. Tapi nak cerita tak boleh lah sebab benda ada seperti katanya, anak si Zainab yang mandul tadi. Anak si Zainab. Kalau tanya macam mana rupa dia, tak boleh nak jawab lah. Sebab benda tidak ada, tak boleh nak jawab. Tak boleh nak tahu hitam, putih, lelaki, perempuan, tak tahu. Tapi dah tergambar. Tapi tergambar dengan secara ijmal, luas-luas begitulah. Macam kita tergambar, anak Tuhan, jangan tergambar lelaki, putih. Itu maknanya asal ada di luar fikiran. Jadi benda yang tidak ada di asal lagi, kita boleh tasawur dalam fikiran juga. Boleh nampak juga dalam fikiran. Tapi dengan secara luas gitu. Dengan secara ijmal. Seperti anak si Zainab mandul. Anak si Zainab itu tak ada sebab Zainab itu mandul. Pernah tengok kah? Tak pernah tengok. Tapi kita tergambar. Kita terbayang dalam fikiran. Tapi dengan secara luas-luas gitulah. Jangan anak kita, anak saya ada, kita tergambar rupa anak kita betul-betul. Itu tafsil. Anak saya ada seorang lelaki perempuan, boleh cerita. Putih pula, boleh cerita satu-satu. Boleh tafsil kalau benda yang ada di luar fikiran. Tapi kalau benda yang tidak ada seperti benda mustahil, seperti anak orang mana tidak ada, tapi kita tasawur juga dengan secara luas, dengan secara ijmal. Kalau tak tasawur, tak boleh kita nak menghukumkan dengan mana-mana. Nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Itu mana katanya, dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang di dalam zihin. Apa dia barang di dalam zihin? Ialah Tuhan yang lain daripada Allah. Mana dijadikan nafi berhadap kepada barang yang di dalam zihin. Barang yang di dalam zihin tu maknanya benda tu dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Itu maknanya itu apa? Nafi berhadap kepada, seperti katanya anak manu tadi. Tak ada, mana nafi berhadap kepada anak si mandul tadi. Dan sah dijadikan nafi itu berhadap kepada barang yang dalam zihin mukmin. Kerana bahawasa zihin itu mutaswir, dia nampak, dia bayang, dia tergambar
ia zihin, ia fikiran hati kita atas jalan. Zihin tu fikiran. Fikiran. Dah. Atas jalan fardu dan takdir. Fardu takdirnya begitu. Tengok anak si Zainab yang mandul, kita terbayang kan. Tapi dengan secara ijmal, luas-luas begitulah. Jangan, tak boleh cerita lah lelaki perempuan. Sebab dia tak ada. Atas jalan fardu dan takdir. Fardu kata akan ada, takdir akan ada. Walaupun benda tu tak ada, tapi dalam bayangan akal kita, akal fikiran hati kitanya, terbayang kata ada. Selepas pada ada itulah kita menafi. Tengok. Kerana bahawa zihin mutaswir, ia atas mutaswir tu atas jalan fardu dan takdir. Fardu takdir akan ada. Walaupun benda tu tidak ada, tapi takdir kata ada, fardu kata ada. Ada pun ada beberapa Tuhan yang disembah dengan sebenar. Kemudian menghukum ia atas sekaliannya, sekalian Tuhan. Atas sekaliannya, sekalian beberapa Tuhan tu dengan nafi, dengan tak ada. Tengok. Anak si Zainab, gambar dulu. Tak ada, begitulah. Anak si Zainab yang mandul itu tak ada. Kita tolak terus. Jadi maknanya, kita menafi sebab kita tergambar dalam fikiran. Tengok. Kemudian menghukum ia atas sekaliannya dengan nafi, malaikat Allah juga. Malaikat Allah juga yang tiada dinafikan. Begitulah. Ya Allah tu kita tak itulah, kita tak menafikan lain daripada Allah. Tetapi tiada hasil rad di atas kufar malaikat dengan i'tibar waqi' dan tiada dijadikan nafi itu berhadap kepada barang di dalam zahir kafir. Kerana bahawa barang di dalam zahir kafir daripada berhala dan umpamanya sabit. Tiada sah dinafikan. Kita masalah tu belum selesai lagi, belum habis lagi. Ada nak sambung lagi tu masalah yang kata tadi tu tasawur apa tadi. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan ya. Tetapi tiada hasil rad atas kufar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuha